Jangan sampai doa permintaanmu kepada Allah itu kau jadikan sebagai alat, yakni sebab ataupun faktor untuk datangnya pemberian Allah kepadamu. Nescaya akan kurang pengertianmu, yakni makrifatmu kepada Allah, yakni terhadap Allah. Tetapi hendaknya doa permintaanmu semata-mata untuk menunjukkan kerendahan kehambaanmu dan menunaikan kewajipan terhadap kemuliaan, kebesaran dan kekayaan Tuhanmu. Jadi Syekh Ibn Atta' menerusi kalam hikmah yang ke-179 ini nak memahamkan kita tentang kedudukan doa kita tu. Kalau kita orang awam yang baru masuk Islam, tak perlu sangatlah faham benda-benda ni lagi ni. Dengan erti kita ni disuruh berdoa dan insya-Allah doa kita mustajab. Dengan berkat doa kita itu bahasa standard lah. Nabi suruh kita berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, akan ku perkenankan. Nabi bersabda, "Man la yas'alillah yaghdab alaih." Sesiapa yang tidak mohon, minta, berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala murka kepadanya. Jadi kita disuruh. Bila disuruh ni, maka dia ada kaitan dengan istijabah, diperkenankan, ditunaikan permohonan kita itu. Jadi bahasa mudahnya doa kita menjadi sebab kita ini mendapat apa-apa yang kita hajatkan, apa-apa yang kita kendaki, maka doa menjadi sebab. Tapi bila kita mendalam sikit pengajiannya, kefahaman, ketauhidannya, makrifatnya, maka tasawuf memahamkan kita sesuatu yang lebih mendalam sikit lagi. Inilah yang perlu kita nak faham sikit. Bagi orang yang faham asas tadi tu, bahawa doa ni disuruh, dia adalah perintah syarak dan menjadi sebab kepada kita diperkenankan permohonan kita dan dikurniakan. Itu asas yang kefahaman kita. Maka sekarang Syekh Ibn Atta' nak memahamkan kita supaya lebih halus sikit lagi, supaya kita ni lebih beradab dalam hubungan kita dengan Allah dalam doa kita tu. Itu maksudnya. Baik. Maka kata Syekh Ibn Atta', jangan sampai permintaanmu itu, doamu itu menjadi faktor kepada mendapat kurniaan Allah kepadamu. Kita dibimbang takut tertebabah di sini. Seolahnya kita bimbang sampai satu tahap kita tenggelam dalam sangkaan bahawa doa kita lah yang menjadi faktor kita mendapat kurniaan itu. Bagi orang awam, tak apalah. Bagi orang mengaji Usuluddin dalam sikit, dia kena faham. Takut jadi terbabah situ tu. Jangan sampai bahawa doa dia tu, kita anggap doa kita ni menjadi faktor kepada kita dapat apa yang kita kendaki itu. Itu bukan kefahaman yang betul lah. Sebab tu Syekh Ibn Atta' kata, kalau sekiranya begitu, maka itu menunjukkan bahawa kurangnya kefahaman makrifatmu terhadap Allah. Kalau begitu macam mana? Maka hendaklah permohonanmu, permintaanmu, doamu itu atas tujuan, pertama sekali nak menyatakan pengabdian dirimu kepada Allah. Yang ni kita berdoa tu atas dasar kita ni hambanya, hamba Allah. Yang mana hamba ni, kehambaan tu, pengabdian diri tu, dia mesti minta dengan Tuhan dia, dan minta dengan yang lain. Jadi dia berdoa ni atas dasar tu, atas dasar dia hamba Allah yang kena minta dengan Tuhan dia. Yang kedua, wa qiyaman bi huquqir rububiyah, dan melaksanakan hak-hak ketuhanan. Tuhan itu tempat makhluknya minta. Maka dia minta dengan Allah Ta'ala ni atas dasar dia hambanya, dan Tuhan itu Tuhan dia. Dan Tuhan perintah dia supaya buat benda tu, dia pun buat. Dan hamba ni memang disuruh supaya minta dengan Tuhannya, kan itu diperintahkan oleh Tuhannya. Itu maksudnya. Jadi dia berdoa kepada Allah atas dasar ubudiyah, pengabdian diri, yakni dia laksanakan perintah Allah yang memerintahkan dia supaya, yang memerintahkan kita ni supaya berdoa kepada dia. Jadi kita buat ni atas dasar laksanakan perintahnya. Satu, Allah perintah kita supaya minta dengan dia, kita laksanakan. Yang kedua, iaitu menunjukkan kehambaan kita ni hamba, tempat bergantung kita kepada Allah. Jadi kita minta atas dasar tu. Asalnya aku ni hamba-Mu, aku minta denganmu ya Allah. Yang kedua, kau suruh benda ni, dan aku buat ini atas dasar memenuhi hak-hak ketuhanan-Mu. Bahawa Tuhan itu tempat makhluk ni minta, tempat makhluk bergantung harap, maka aku buat atas dasar ni. Jadi atas dasar menyatakan ubudiyah
dan mentahkikkan rububiyah. Baik, apa maksudnya? Baik, sekarang isunya adalah antara takdir dengan doa. Apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ni ada dua perkara yang perlu kita fahami baik-baik menjadi landasan untuk kita faham dia ni. Pertama sekali adanya takdir Allah. Yang kedua adanya suruhan berdoa. Macam mana nak disatukan, nak diadukan dua perkara ni? Takdir Allah Ta'ala tu dia adalah merupakan rahsia ketuhanan, tapi tetap kena percaya. Pertama sekali takdir ni di rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau percaya kepada takdir Allah, baik ke buruk ke, memang sudah ada takdirnya. Cuma tinggal lagi dia tu rahsia, tak ada orang tahu benda tu. Menjadi rahsia Tuhan. Cuma Tuhan khabar benda tu ada. Aku sudah tetapkan. Tapi apa yang ditetapkan tak tahu. Cuma disuruh percaya. Sebagai kita ni sebagai seorang Muslim, manusia wahyu yang diberitahu kepada kita bahawa memang ada. Aku telah tetapkan semuanya, kata Allah. Baik ke buruk ke, tapi itu jadi rahsia. Kemudian, jadi perkara seperti ini, ketetapan yang menjadi rahsia Tuhan ini, orang panggil hakikat dalam tasawuf. Sebab apa? Dia ni benda yang terselindung, tersembunyi, hakikat. Hak tak nampak bahagian hakikatnya. Salah satu daripada hakikatnya, inilah takdir Allah ni yang menjadi rahsia orang tak tahu. Adanya takdir tu orang tahu belaka. Apa yang ditakdirkan tu orang tak tahu. Jadi kita kena biar nampak je lah. Ada takdir tu semua orang yang beriman kepada Allah semuanya tahu bahawa adanya takdir. Jadi percaya kepada takdir itu aspek syariat kerana semua orang tahu belaka. Tapi hakikat apa yang ditakdirkan tu tak ada orang tahu. Itu hakikat dia. Perkara yang ditakdirkan tu tak ada orang tahu tu. Hakikat dia. Jadi sekarang kita letak takdir dalam persoalan hakikat. Perkara yang tersembunyi dari pengetahuan. Cuma kita disuruh diberitahu supaya bahawa benda ni ada. Baik. Kemudian Allah Ta'ala perintah dalam Quran. Jadi Al-Quran juga yang beritahu ada takdir, tapi Al-Quran juga yang mengatakan kita supaya berdoa kepadanya, kepada Allah. Jadi perintah supaya kita melaksanakan doa, bermohon kepada Allah dan dijanjikan mustajab, itu aspek syariat. Syariat ni aspek zahir, aspek usaha, aspek perintah Tuhan kepada kita. Jadi aspek-aspek ni orang panggil syariat. Hal-hal yang zahir, hal-hal yang bersifat perintah Allah kepada kita supaya kita laksanakan, semua ini disebut sebagai syariat. Macam mana kita nak padu antara dua perkara ni? Baik, berkait dengan doa. Apakah doa boleh merubah takdir? Tidak. Tapi bagaimana dengan hadis? Bagaimana dengan hadis Nabi? La yuradul qada illa bidoa. Tidak ditolak qada itu kecuali dengan doa. Seolah-olahnya, kita faham selapis ni, bahawa doa itu merubah takdir. Begitukah? Inilah yang perlu kita faham. Jadi sebab itu kita ni dalam masalah dalam masalah berdoa ni kita kena faham. Bahkan kita ni sebenarnya dalam memahami nas dan agama ni kita banyak merujuk kepada huraian alim ulama kita. Sebab apa? Dalilnya bermacam-macam. Kalau kita tahu sedua dalil, nak pakat, nak buat kesimpulan segala-galanya, inilah yang hari ni yang jadi masalah. Orang kita hari ni alim setapang. Kadang-kadang setapang pun tak penuh molek. Jadi dia buat kurang atas ilmu dia tu, nak buat kurang semua. Kau mulalah hak ni tak kena, orang ni tak kena, hak ni tak kena, orang ni tak betul, macam-macam lah yang timbul. Hari ni pucanya sini lah. Kerana merasa kita ni alim. Lalu disebabkan rasa alim tu, rasa tahu belaka, lalu pandang orang tak tahu. Ni punca dia. Kau mulalah ulama ni tak betul, ulama ni salah lah, inilah alim sangat kita ni. Seolah ni kita alim sangat. Inilah perkara yang berlaku hari ni. Jadi bagaimana dengan hadis Nabi, la yuradul qada illa bidoa, tidak ditolak qada itu kecuali dengan doa. Maka di sinilah ulama usuluddin membahagikan qada itu, takdir Tuhan ni sebagai ada yang muallaq, ada yang mubram. Apa takdir yang mubram, apa takdir yang muallaq ni? Yang mubram ni takdir yang pasti dah tak akan berubah ke mana-mana pun. Ini menjadi rahsia Tuhan. Apa yang sabit pada ilmunya, apa yang sudah ditetapkan oleh iradat dia tu. Dan ni rahsia, tak ada orang tahu hakikat sebenarnya, kecuali hak Tuhan beritahu kepada hamba-Nya, beritahu ke Nabi dengan jalan wahyu.
Kadang-kadang Allah Ta'ala perlihatkan kepada para malaikat sehingga tertulis di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala perlihatkan kepada sebahagian awliya-Nya dengan kasyaf. Dapatlah dia tahu sebahagiannya. Tapi hakikat pada dasarnya, hakikat sebenarnya tak ada orang tahu rahsia takdir ni. Jadi itu bagian hakikat. Yang mubram ni takdir yang tak akan berubah ke mana-mana pun. Itulah takdir yang hakiki, yang aslinya, yang sabit pada ilmu Allah, yang sudah yang tertakluk, yang sudah dikendaki oleh kehendak Allah, iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ditetapkan. Adapun takdir yang disebut sebagai yang muallak ini aspek tadi aspek hakikat, rahsia kita tak tahu, cuma diberitahu kita kedudukan benda tu. Yang kedua aspek syariah ni, adanya takdir yang dinamakan muallak, takdir yang ada kaitan dengan sebab musabab. Ni bahagian kita ni. Jadi kita disuruh berdoa ni kerana pandang aspek ni. Dan ada syariat, ada perintah syarak dalam hadis Nabi suruh kita berdoa kepadanya. Dan dikaitkan dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku akan ku mustajabkan. Jadi itu adalah aspek syariatnya. Takdir yang ada kaitan dengan sebabnya. Jadi nak kabarnya bahawa apa-apa yang berlaku ni ada kaitan sebab musabab. Sebab musabab ni bukan faktor penentu kejadian tu. Bukan faktor penentu. Tetapi dia sebab kepada perkara itu. Sebab. Jadi Syekh Natok kabar kita ni, dia takut kita babah. Sampai ke tahap seolahnya jadi kita kelabu mata. Akhir sekali kita ke arah menganggap benda tu jadi faktor kepada apa yang kita dapat tu. Dia takut kita situ. Kalau kita faham jelas molek jadi sifat, tak ada masalah lah. Tapi bila kita ni makna manusia ni lalah, lupa. Kali-kali akhir sekali dia seolahnya sampai tu tahap lama doa lalu ni, akhir sekali dia anggap seolah-olahnya menjadi faktor kepada apa yang didapat tu. Tu Syekh Abdul Atak nak tutup kita. Jadi tasawuf mengajar kita supaya kita berdoa kepada Allah Ta'ala ni atas dasar kita ni hambanya. Jangan kita rasa doa kita akan merubah takdir Tuhan tu. Sehingga kita kata apa yang kita dapat ni kerana doa kita lah yang telah merubah. Asalnya doa gini, akhir jadi gini kerana doa kita. Jangan sampai gitu. Supaya kita ni berdoa atas dasar ubudiyah. Aku ni hamba-Mu ya Allah, Engkau perintahkan aku berdoa lah. Engkau ni Tuhan segala alam, Tuhan bagi segala alam ini, memang makhluk ini dapat bergantung kepadamu, maka makhluk memang berhak, memang patut sangat engkau makhluk ini berdoa kepadamu. Jadi atas dasar ubudiyah, pengabdian diri kita, laksanakan perintahnya. Bagi seorang hamba, dan hubungan hamba dengan Tuhannya, itu patternnya. Jadi kita doa kita atas dasar tu. Ada pun masalah jadi tak jadi, dari sudut pandangan tasawuf terserah kepadanya. Jadi itu maksudnya. Jadi selagi kita melihat doa menjadi sebab kepada kejadian itu, tidak ada masalah. Cuma tasawuf nak ajar kita adab. Adab supaya kita tidak terbabah, sehingga akhir sekali hampir-hampir atau cenderung kita meletakkan doa itu jadi faktor penentu kepada kejadian itu. Itu lebih baik. Jadi difahamkan kita supaya kita ni melaksanakan doa itu adalah seorang ubudiyah. Yang ni Allah Ta'ala, bila kita ada hajat, kita minta dengan Allah Ta'ala atas dasar kita ni hamba-Nya. Ya Allah, aku ni hamba-Mu, Engkau lah Tuhan, aku minta kepada-Mu. Yang kedua, Kau perintahkan aku buat gini, aku laksanakan atas dasar tu. Jadi maksudnya apa yang perlu kita tengok dalam doa kita tu bukan apa yang kita kehendaki dalam doa kita tu, tapi atas dasar apa doa kita tu terlaksana. Tu tasawuf ajar kita situ. Tapi kalau kita nak tengok itu dengan pandangan syariat, apa yang kita nak dalam doa kita, Allah lah, tak ada masalah. Cuma tasawuf nak ajar kita adab. Dan adab ini, adab yang ternyata adab yang menggabungkan antara hakikat dan syariat tadi. Syariat memerintahkan kita berdoa, tapi hakikat beritahu semuanya sudah ditakdirkan Allah. Gabung dua tu, inilah mari adab ni. Aku berdoa kepada-Mu ya Allah, tak rasa aku ni hamba-Mu. Kita ni kadang lain sikit. Keutamaan kita, pandangan kita dalam doa tu, apa kita nak tu. Itu pandangan kita ahli dunia akan pandang situlah. Tapi ahli adab ni, dia doa kita ni tidak apa pandang apa-apa dia nak tu, tapi atas dasar apa dia berdoa. Ni dia. Ini dia yang nak diajar oleh Syekh Natok. Baik, balik kepada qada' tadi tu sikit lagi. Qada' mu'allaq, qada' mubram ni. Jadi qada' yang mu'allaq ni qada' yang ada sebab musababnya. Salah satu sebab kepada qada' itu doa kita. Jadi Allah Ta'ala ni sistem dia mengatur alam ini. Rahsia dia tu dizahirkan di Lauh Mahfuz, malaikat tahu situ. Maka itulah yang kadang-kadang boleh berlaku perubahan.
Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah telah menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki. Jadi salah satu sebab-sebab yang membawa kepada perubahan-perubahan ini dari aspek takdir yang mu'allak tadi tu, doa kita tu. Jadi ulama usulin membahagikan takdir ni kerana nak memahamkan hadis-hadis Nabi yang berbagai-bagai ni dengan adanya persoalan takdir, adanya doa yang disebut tadi tu la yuradul qada illa bidu'a, maka beginilah huraian yang diberikan oleh ulama-ulama kita supaya kita faham dengan baik.